Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada siang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Abdul Hanis bin Haji Muhammad Saleh untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amma syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين.
Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 11 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 5 bulan Mei 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, satu kes telah disahkan sembuh dari COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 131 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini kepada 6 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan, heart-lung machine ataupun ECMO, di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 24 orang masih menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,551 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 134 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 14,610 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semula semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes yang sedemikian disahkan pada hari ini, manakala satu kes telah dibenarkan pulang. Ini bermakna kesemua 22 kes yang sedemikian pada masa ini telah selesai menjalani pemeriksaan lanjut dan telah dibenarkan pulang. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.pn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Selamat menunaikan ibadah puasa dan marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada semua pesakit, terutama sekali yang berada di Pusat Pengasihan Kebangsaan, dan semoga kita semua mendapat keberkatan serta segala amalan kita diterima di bulan yang mulia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dan ini majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada menjunjung titah berkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bauqiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Hairwaddin Sultan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Jabatan Perdana Menteri bekerjasama dengan Kementerian Hara Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Perancangan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, dengan ini mengemaskinikan garis panduan bagi syarikat-syarikat perniagaan dan pengangkutan yang menggunakan kenderaan komersial berdaftar di negara Brunei Darussalam dan Malaysia ataupun transport operators yang berhasrat untuk merentas sempadan melalui pos kawalan darat, termasuk memperkenalkan garis panduan baru bagi syarikat-syarikat atau individu-individu yang memberikan perkhidmatan pengambilan atau penghantaran barang yang biasanya dipanggil sebagai runners semasa musim COVID-19 bagi tujuan mengangkut dan mengantar barang kegunaan persendirian ataupun komersial. Pengemaskinian garis panduan ini
adalah bertujuan untuk tidak menjejaskan pergerakan barangan dalam usaha untuk memastikan aktiviti ekonomi dan operasi rantaian bekalan ataupun supply chain di negara Brunei Darussalam sepanjang sekatan keluar masuk sempadan yang berkuat kuasa semasa situasi COVID-19 dan merupakan satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kesan negatif kepada mata pencarian perniagaan runners. Penyediaan garis panduan ini juga adalah untuk memastikan usaha-usaha kerajaan dalam menangani COVID-19 tidak dikompromi. Garis panduan ini masih mempersyaratkan bagi syarikat-syarikat transport operators dan runners untuk mendapatkan terlebih dahulu kebenaran perjalanan ke luar negeri daripada Jabatan Perdana Menteri dengan melengkapkan barang permohonan atas talian yang dapat diakses di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri www.pmo.gov.bn, dan hanya bagi transport operators diperlukan untuk melengkapkan job order sheet bagi setiap perjalanan yang telah diberikan kebenaran. Syarikat-syarikat transport operators hendaklah mematuhi perkara-perkara seperti berikut. Syarikat-syarikat transport operators hanya dibenarkan untuk membuat penghantaran atau mengambil barang secara point to point sahaja. Perjalanan hendaklah terus dari tempat-tempat pengambilan yang telah ditetapkan dan ke tempat penghantaran tanpa transit atau berhenti, dan untuk kembali ke negara asal pada hari yang sama bagi mengurangkan risiko kontak rapat, terutama sekali semasa keberadaan di luar negeri. Gelang penjejakan ataupun tracking bracelets akan diberikan kepada syarikat-syarikat transport operators di pos-pos kawalan darat untuk memantau keberadaan transport operators dan mematuhi syarat-syarat perjalanan point to point, dan bagi syarikat membuat perjalanan point to point dan kembali ke negara asal pada hari yang sama. Bagi syarikat-syarikat transport operators yang berdaftar di negara Brunei Darussalam adalah dikenalkan had masa bagi setiap perjalanan ke luar negara untuk kembali ke negara Brunei Darussalam seperti berikut. Melalui pos kawalan Sungai Tujuh, tidak melebihi 5 jam. Melalui pos kawalan Labu, tidak melebihi 5 jam. Melalui pos kawalan Ujung Jalan, tidak melebihi 3 jam. Melalui pos kawalan Kuala Lurah, tidak melebihi 3 jam. Bagi transport operators yang berdaftar di negara Malaysia yang telah mendapatkan kebenaran untuk masuk ke negara Brunei Darussalam yang bertujuan untuk membawa masuk barang keperluan perishable yang memerlukan permit daripada agensi-agensi kerajaan negara Brunei Darussalam hendaklah diiring oleh agensi-agensi kerajaan yang berkenaan sepanjang perjalanan dari pos kawalan ke tempat penghantaran di negara Brunei Darussalam dan juga sepanjang perjalanan pulang ke pos-pos kawalan yang berkenaan. Manakala transport operator yang berdaftar di negara Malaysia yang membawa komoditi yang tidak memerlukan permit daripada agensi-agensi kerajaan ataupun yang bukan berbentuk perishable hanya dibenarkan membuat penghantaran atau pengambilan barang di tempat-tempat pemunggahan yang diluluskan, iaitu di kawasan Inland Container Depot ataupun ICD berdekatan dengan pos kawalan Immigration Sungai Tujuh Kuala Belait
dan Pos Kawalan Imigresen Kuala Lurah. Untuk melancarkan lagi proses checkpoint clearance bagi syarikat-syarikat transport operators, Jabatan Perdana Menteri telah menyediakan dokumen aliran kerja bagi syarikat-syarikat transport operators berantas sempadan sebagai panduan mengenai dengan prosedur-prosedur serta syarat-syarat yang berkaitan semasa syarikat-syarikat berkenaan merantas sempadan, dan juga dokumen protokol operasi disediakan yang mana bertujuan untuk memberikan panduan kepada syarikat-syarikat transport operators dalam protokol operasi mereka semasa musim COVID-19 dan memberikan panduan bagi mereka yang telah mengalami gejala COVID-19 atau pernah berhubungan dengan mereka yang dijangkiti COVID-19 semasa atau selepas menjalankan tugas pengangkutan dan pengantaran mereka. Bagi runners yang pada kebiasaannya tidak mempunyai kenderaan komersial berdaftar, Jabatan Perdana Menteri hanya membenarkan runners yang berdaftar sebagai syarikat sahaja untuk membuat pengambilan dan penghantaran, iaitu di satu lokasi khusus di perkarangan sempadan sahaja, iaitu bagi checkpoint exchange sahaja. Dengan syarat mereka hendaklah balik semula ke negara Brunei Darussalam sebaik sahaja pengambilan atau penghantaran barang selesai dibuat. Ini merupakan option yang lebih praktikal dalam usaha untuk membendung penularan penyakit COVID-19. Transport operators dan runners adalah dihendaki untuk mengemaskinikan status kesihatan masing-masing dalam aplikasi penilaian sendiri di healthinfo.gov.bn selama 14 hari selepas membuat perjalanan mereka. Kesemua barangan yang dibawa masuk oleh transport operators dan runners hendaklah disimpan atau dikuarantin selama 72 jam atau 3 hari di premis syarikat masing-masing sebelum barangan tersebut dihantar kepada pelanggan. Garis panduan serta syarat-syarat yang saya nyatakan tadi akan mula berkuat kuasa pada hari Rabu 12 Ramadan 1441 bersamaan 6 hari bulan Mei 2020. Untuk maklumat lanjut, transport operators dan runners bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn atau menghubungi talian hotline 120 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Jadi dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Dr. Amelia tadi, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan pada transporters untuk dalam dan luar negeri dan runners untuk mengikuti segala SOPs dan segala peraturan yang disediakan, kerana jika didapati tidak mengikuti ataupun tidak mengikuti SOPs yang disediakan atau peraturan, ini akan boleh didakwa di bawah Infectious Disease Act semasa during COVID-19 ini. Untuk maklumat ramai. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk, dalam beberapa sidang media Yang Berhormat Datuk ada mengkongsikan tentang penggunaan apps bagi self-assessment untuk memudahkan dalam menangani COVID-19. Namun beberapa media luar negara telah menyatakan aplikasi Apple dan Google telah melarang penggunaan location tracking bagi COVID-19 tracing apps. Adakah ini tidak menjejaskan penggunaan apps yang akan dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan? Okay, terima kasih. Our contact tracing ini is not developed by Apple or Google. Is developed by our own developer from ground up. So ia tidak membabitkan their contact tracing. Walau bagaimanapun, we are using Bluetooth technology and rather than GPS. So and then to enhance the contact tracing itu sekarang setiap premis diharap akan memasang QR code-nya. Jadi kalau tani kan masuk misalan ke any department store, we scan the QR code, dan keluar pun we scan the QR code lagi. So ini akan memberi more accurate information lah tentang keberadaan seseorang itu dalam satu masa. Jadi kalau ada misalan ada orang yang dijangkiti COVID-19 berada pada jam yang sama, ini akan memastikan kita ni dapat contact tracing effectively and in a more timely manner. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan seterusnya buat Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang Berhormat Datuk, beberapa platform dalam talian atau online telah dibuat untuk membantu para peniaga yang terkesan oleh COVID-19. Dalam sidang media yang lalu pernah ditanyakan sebenarnya, namun ingin ditanyakan lagi sehingga hari ini, bagaimana respon peniaga dalam penggunaan platform e-commerce tersebut? Seperti mana yang kita ni sedia maklum, kalau kita ni cek AITI punya website for example, adalah beberapa platform, e-commerce platform ada. So kalau nak salah, setakat ini ada lebih kurang 14 platform. Termasuk juga bukannya semua mengenai makanan ada, so ada yang retail, fashion dan sebagainya. So semua ada 14 platform. Jadi nampaknya responnya sangat menggalakkan. Jadi setakat ini pun mengkali ada lebih kurang 180 lebih vendors yang berdaftar di dalam beberapa platform ini. In addition to that, kita ni juga ada BIBD, di bawah BIBD ada telah melancarkan satu community for Ramadan, ataupun responnya sangat positif. Setakat ini ada 120 vendors. Then in addition to that, 300 lebih lagi vendor menunggu masa ni kan ikut juga dalam platform community for Ramadan ini. So dalam produk ini pun memang community for Ramadan ini untuk makanan minuman lah. So lebih kurang ada 500 jenis produk juga. So I think it's a very good response so far. Jika tadi tentang respon peniaga, bagaimana pula dengan sekarang ini melalui platform sebagai contoh e-kedai Brunei sekarang ini menunjukkan lebih 14,000 pengguna mengunjungi laman tersebut. Apa respon pengguna pula dalam penggunaan beberapa platform e-commerce yang dibuat pihak kementerian melalui pautan kontak as di laman web tersebut? Barangkali kalau dilihat kira dia punya perbelanjaan ada dia orang itu lebih kurang about each store you're looking at about maybe per day maybe ada yang on average lah $40-50 lebih kurang cuma tu. Okay. Tapi depend on the product lah. Yang mengenai makanan minuman about 40-50. Tapi yang fashion atau retail atau payah di estimate lah tu. Because ada yang order sekarang ni kita ni boleh order Milo, boleh order macam household punya barang ataupun boleh melalui e-commerce ni. So itu dapat kita ni estimate how much dia orang spend on the e-commerce atau. Tapi of course the e-commerce ni it also allow the companies to hire more people now. So I think we have seen a lot of new jobs being created
hiring delivery men. So it helps with the overall economy. Seterusnya, Yang Berhormat Datuk, apa perancangan pihak kementerian dalam memastikan platform yang telah pun disediakan akan sentiasa up to date, terutama dari segi pemantauan barang yang dijual? Contohnya, selain harga produk, tarikh luput bagi barangan makanan juga menjadi panduan pengguna sebelum membeli. Adakah ini akan di-update juga? Ya, itu memang sentiasa kalau harga itu sentiasa dimantau oleh Jabatan Perancang Ekonomi dan Statistik itu di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sama ada harga itu terlalu tinggi ke apa. So memang waktu masa ini lagi waktu Ramadan dan musim hari raya akan datang ini memang lagi diorang aktif memantau lah harga barang-barangan lah. Ya, atu bangkali yang mengenai dengan whether the barang ini dimantau whether it is appropriate for the market ini. Bangkali the user will determine lah. Kalau sekiranya barang itu nak laku memang sendirinya orang ataupun vendors ataupun bangkali cuba lagi yang produk-produk lain ataupun kualiti yang lain. So of course this is an opportunity for people to test their product kan tu. So kita ni kadang-kadang kan berjual barang ni kita ni tahu apa sambutan orang ramai itu kan. So ini e-platform ini satu cubaan. Kita ni boleh cuba put it up onto the e-commerce platform ini. Kalau sekiranya reception sambutan itu dah berapa bagus, then we try again something else. Kalau bagus, then there is a good confirmation of what you do is well received. Dan yang terakhir, Yang Berhormat Datuk, adakah pihak kementerian mempunyai perancangan untuk membuat satu portal khas untuk mengumpulkan semua platform e-commerce yang telah pun disediakan dalam satu domain untuk lebih memudahkan pengguna? Okay, as I said tadi, kalau dilihat AITI punya website ada lebih kurang 14 platform. Betul. Tapi 14 platform itu bukannya semua mengenai satu kira macam makanan minuman saja. Ya, ada retail dan sebagainya tu. So kalau retail ada juga beberapa platform lah. Betul. So I think we shouldn't force them to disatukan. Okay. Because each platform ya offeringnya lain sikit. Kalau dilihat some of the product atau ia mau cater for more premium product, some are more affordable product sekiranya. So ia memang khas untuk different categories of audience. So perlu disatukan in my view lah tu. So tapi kalau ya if it is too small, jadi orang jarang masuk ke platform itu, mangkali they will dengan sendirinya they will try to join the bigger platform lah tu. So let the market forces to drive this rather than we force them. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, I am Rasida from The Scoop. This question is for Minister of the Prime Minister's Office and the Second Minister of Finance and Economy. Yang Berhormat Datuk, will there be a quota imposed on the numbers of transport companies and runners that they're allowed to cross the border every day? Thank you. We will not set the limit, but of course, at the moment, if we look at the number of companies, for example, the runners I mentioned earlier on, runners we only register those who are companies. If they are individual, we don't allow that, so that we can monitor that much better. But even with that, we are not looking at many of them. So there are about 25 sort of companies registered as runners. So for those, we don't allow them to go in one go. Like for example, we will separate them into different days, so that not 25 of them will go on the same day or at the same time. So one day we maybe limit a few of them.
So 5 of them, for example, or 10 of them. We will see how the activities are being conducted. So for a start, I think we will allow maybe 5 runners to start with on one day. So then we will see how it goes. So if we can allow more, like 10 runners to do it on one day, then we will do so. But all the time we want to make sure that people don't mingle and try to have too much close contacts with the other side. So they will meet, they will transfer the barang, and then they will come back. So for the other companies, like transport companies, these are sometimes special items like that. So for example, you need to bring the ikan, for example, the fish, for example. So you need proper trucks and lorries to go and carry them. And so those, we allowed them to register with Prime Minister's office. And so far, I think we don't see much problem with that, because each one of them go to different destination, or they send items to different places. Not like the runners, they sometimes go to the same place. So for this, they go to each destination, and once they've done their business, they need to come back immediately. One more question, Yang Berhormat Datuk. Malaysia also started to lift some of their restrictions. So will this also open more opportunity for Brunei to actually, because today you announced we're going to have this runners and transport companies be able to actually cross the border and pick up items. So now that with Malaysia starting to lift their restriction sedikit, so will there be any possibility for further activities across the border between Brunei and Malaysia? So that's why this announcement today is very important. So as you said rightly, that Malaysia has starting to open up their economy, with a few exceptions of some of the activities still being closed, but otherwise they try to gradually open up their economy. So whether we will see a lot of them coming through across the border into Brunei, that's why we need them to register with us to seek permission. If Malaysian trucks delivering goods to Brunei, we need them to go to 2 identified places. So I mentioned earlier on, one is we are using the inland container depot area, because that space is bigger, where there are also operators with forklifts and so on. So if Malaysian trucks with heavy items, they come into the country, if they come through Lawas or Limbang, so they can go all the way to Kuala Lura. If they come in from Miri, they will come through Sungai Tujuh, and then Kuala Lura and Sungai Tujuh each has this depot for them to unload their cargoes. And so for whoever are buying those goods, the consignees of those goods, they will send their trucks to these depots, respective depots, to pick up their goods and go. And so that the Malaysian truck will only reach, once they cross the border at, say, for example, Kuala Lura, the depot is only like 5 minutes away from that Sampadan, and from that checkpoint. And also the same for Sungai Tujuh. The depot is about also 5 minutes away from that checkpoint. So once they have unloaded their goods, they can go back across the border back into Malaysia. Yeah. Thank you, Berhormat Datuk. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk. This is James from Borneo Bulletin. My question is for the Minister at Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy. The COVID outbreak has impacted the economy of the country in recent months, and the government has introduced several interim measures for business to cushion the impact, with the hope of safeguarding local employment. My question is whether is there any increase of local number in local unemployment due to COVID-19? I think this question was raised a few weeks ago
because not all the people who are unemployed register with Job Center Brunei. So it's difficult for us to monitor whether there has been any increase in number of unemployment. But I think from our record, we also check with TAP, for example, to try to monitor. It looks like there's, if anything, there's minimal impact. But because the numbers is when we look at the total number, it is a mixture of people who lose their job and people who secure new jobs. So through Job Center Brunei, during this COVID-19, we are also very aggressively calling up companies to ask whether there's any opportunity for them to hire more people. So through this effort, through the number of companies that we have spoken to, they have offered altogether about 272 jobs up to now, today. And up to now, we have also managed to, of course, when they are looking for new employees, we need to find the right people for them. So we have managed to match about 100 over position for them, about 150. I don't have the exact number, but out of the 272, we have, I think, secure about 150 over jobs for them. And also during the announcement of these relief measures, I also mentioned about we are offering H&D and TVET under iReady. And so far, the companies in Brunei has shown interest to hire about 340 people under this scheme. So if you put these two together, we are looking at creating something like 600 over jobs, which is a positive sign. Of course, it's not as bad as what we feared at the outset, because as you can see, most of the businesses are still operating like normal, with the exception of the restaurants, which can only do takeaway. But of course, the most heavily impacted sector is still the tourism sector, and also maybe the gym operator and so on. But otherwise, the rest of the businesses are still running close to normal. So that's why I don't foresee the people losing their job, the number of people losing their jobs will be that big, if any. Yeah. My second question is that in March, the government of His Majesty have introduced one of the interim measure of 6-month deferment on TAP and SCP contribution. How many businesses have applied for this measure? Actually, I got a daily report on this matter. So, for example, you're talking about deferment of TAP, SCP, and also the 25% subsidies, right? Mm. So, for the deferment of TAP and SCP payment for 6 months, we have about 139 companies up to today. 139 companies applied for that, and involving 1,428 employees. For the 25% subsidy, again, this applies to only the MSMEs, company that employs 100 and below. There are 211 companies that have come forward to apply for this 25% subsidy, involving 2,203 employees. Yeah. This is as of today. My last question is, any updates on the amount for the relief fund? Yes. Up to this afternoon, 2:25 p.m. today, the amount that we have raised so far under COVID-19 relief fund is 9,824,842.80. I repeat, 9,824,842.80. So what do Datuk think about the amount raised? Very encouraging, but so we are now looking at, because the last time when we announced,
it was about 6 million, and we have allocated something like 4 million plus for that. So now with the amount that has raised to 9.8, so the options in front of us are quite different. We could look at maybe using this fund to fund certain expenditure, not probably the same as before. For example, we are still contemplating whether, we have built this Tutong Hospital, for example, that costs us about 11 million plus. So should this fund actually go higher, close to, as close or even exceeding this amount that we have spent building that hospital, maybe the whole fund can be used to fund that hospital, and that would be nice for people to look at and remember that hospital was probably funded from this fund. But let's see whether we can reach that target first or not. Hopefully. Thank you, Yang Berhormat. So we encourage public to continue to contribute to this fund, and hopefully when we are able to reach a higher amount, our options will be much wider in terms of how we can again fund the various expenditure, like what I said about the hospital. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.